Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bertemu kita kembali dalam subjek reka bentuk dan teknologi yang mana kita akan bincangkan berkenaan dengan garisan dan juga cara-cara untuk melakar garisan. Untuk maklumat yang lebih lanjut, mari kita lihat slide yang telah disediakan. Pada sesi pembelajaran pada hari ini, murid-murid dikenaki untuk merujuk buku teks RBT muka surat 24 sehingga 27 mengenai tajuk pengenalan garisan dan juga melakar garisan serta proses penghasilan produk. Sebelum memulakan pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 jenis garisan dengan betul. Yang kedua, murid dapat melakar sekurang-kurangnya 3 jenis garisan dalam lukisan mereka. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mengenali apa itu dimaksudkan garisan. Okey, garisan ialah unsur penting untuk melakar, melukis, menggambar dan menulis. Terbagi kepada beberapa jenis lukisan. Sebentar nanti kita akan belajar lebih lanjut. Sekiranya kamu dapat lihat gambar di sebelah kanan kamu itu adalah merujuk kepada sebuah anak patung yang telah dilukis dengan pelbagai jenis garisan. Kamu dapat lihat ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk melengkung dan ada yang bentuk melingkar dan juga zigzag pun ada. Jadi seterusnya kita akan lihat apakah keenam-enam jenis garisan yang terdapat dalam pembelajaran hari ini. Baik, kamu boleh merujuk buku teks RBT muka surat 24. Ini adalah 6 jenis-jenis garisan yang terdapat. Yang pertama, yang di sebelah kiri sekali, garisan halus, iaitu terdapat pada daun contohnya. Seterusnya, garisan tebal. Contoh garisan yang tebal, ia sedikit tebal daripada garisan halus. Lebih tebal lah. Contoh yang ada iaitu di badan kuda belang contohnya. Okey, yang seterusnya lagi, garisan beralun. Garisan beralun ni dia beralun seperti yang ditunjuk pada gambar tersebut, iaitu gambar di padang pasir. Sebelah garisan beralun ialah garisan putus-putus yang paling mudah sekali kita dapat lihat di jalan raya. Di bawah pula garisan zigzag. Garisan zigzag yang telah diberi contoh itu adalah rak buku. Dan yang terakhir, garisan yang berlingkar. Garisan berlingkar contohnya diberikan ialah ubat nyamuk. Kamu sudah mempelajari 6 jenis garisan keseluruhannya. Tetapi cikgu nak kamu bantu cikgu kita fikir sama-sama, apakah jenis-jenis garisan ini yang berkaitan ataupun terdapat dalam kehidupan sekeliling kita. Cuba fikirkan. Baiklah, kita lihat garisan halus yang terdapat di sekeliling kita. Yang pertama ialah tumbuhan ataupun pokok yang garisan daunnya lurus dan juga halus. Seterusnya ialah garisan di trek olahraga di mana selalu digunakan semasa acara sukan. Dan yang sebelah kanan sekali ialah pokok buluh yang mana juga garisannya halus dan banyak. Sekarang kita lihat pula garisan tebal. Garisan tebal dalam kehidupan seharian kita boleh ditengok ataupun boleh diperhatikan pada titi ataupun jambatan yang panjang. Sekiranya kamu pernah pergi ke Pulau Pinang ataupun pernah melewati apa-apa jambatan yang kecil di kawasan kamu, itu adalah merujuk kepada garisan yang tebal. Seterusnya ialah jalan raya. Jalan raya sangat kita sudah biasa dengan jalan raya. Dan yang sebelah kanan sekali ialah sebatang sungai yang panjang. Ini menghasilkan visual ataupun gambar garisan yang tebal kepada kita. Selesai garisan tebal, kita beralih kepada garisan beralun. Pertama sekali, yang terdapat di sekeliling kamu, contohnya paling dekat ialah rambut manusia yang kerinting. Jadi, dia beralun tu kerinting. Seterusnya ialah ombak. Bila kamu pergi ke pantai, kamu akan dapat lihat ombak
yang menaiki pantai dan terlihat seolah-olah beralun. Dan begitu juga dengan ular yang badannya beralun ataupun mempunyai lekuk-lekuk gitulah. Sekarang kita lihat pula garisan putus-putus. Yang pertama ialah perbarisan. Bila kamu semua lihat perbarisan adalah susunan manusia yang sangat sistematik dan teratur, dan ia nampak seolah-olah garisan yang putus-putus. Yang kedua, yang paling mudah sekali ialah di jalan raya terdapat ni garisan putus-putus. Yang ketiga ataupun seterusnya ialah katak. Katak yang mempunyai bintik dan membentuk garisan seperti garisan putus-putus. Itu adalah keunikan yang terdapat pada haiwan ini. Jenis garisan yang kelima ialah garisan zigzag. Yang pertama ialah jalan raya. Jalan raya yang selalunya menaiki bukit ataupun tempat yang tinggi akan terlihat seolah-olah seperti garisan zigzag kerana ia memudahkan kereta untuk menaiki kawasan yang tinggi. Seterusnya ialah anyaman rotan. Anyaman rotan adalah seni tradisional yang telah diamalkan dan ia berbentuk zigzag dan juga nampak seolah-olah sangat menarik. Seterusnya ialah ia juga boleh jadi merupakan bayang-bayang pada tangga. Garisan zigzag yang terhasil daripada bayang-bayang ini boleh kamu lihat apabila matahari muncul tegak ataupun pada hari siang. Jenis garisan yang terakhir diberi nama garisan berlingkar. Berlingkar merujuk kepada garisan yang seolah-olah bentuknya adalah bulatan. Dan yang pertama sekali yang dapat kita lihat di sekeliling kita ialah jalan raya, di mana kawasan jalan raya yang sibuk dan berada di kawasan-kawasan yang tertentu sahaja. Sekiranya kamu pernah melalui jalan ini, maka kamu akan lihat pembinaannya seolah-olah seperti bentuk bulatan. Contoh garisan berlingkar seterusnya ialah pada ulat gonggok yang mana cikgu rasa kamu pernah jumpa. Dan yang terakhir ialah ular yang juga sering berlingkar. Contohnya keadaan apabila mereka terpaksa ataupun perlu untuk menjaga sarang setelah menetaskan telur. Kita sudah pun mengenali 6 jenis garisan yang ada pada pembelajaran kita. Seterusnya mari kita lihat fungsi garisan pada lakaran. Kita baca sama-sama. Setelah mengenali jenis garisan, kita perlu melihat fungsi garisan pada lakaran. Antara fungsi garisan adalah seperti yang berikut. Yang pertama tu, garisan menimbulkan rupa. Sebelum itu hanyalah kertas kosong. Bila dilakukan permulaan lakaran, ia akan menimbulkan rupa. Seterusnya garisan menimbulkan bentuk yang dikehendaki. Kita dah buat lukisan lakaran awal, kemudian kita tambah dan ia mula menimbulkan bentuk yang mana kita kehendaki. Dan yang terakhir, garisan menghasilkan bayang-bayang pada bentuk. Untuk tambahan, kita bolehlah buat kesan tambahan seperti bayang-bayang kepada lukisan kita. Garisan mempunyai fungsi yang lain. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, garisan dapat menghasilkan ton yang terang ataupun gelap. Itu bergantung kepada kamulah. Sekiranya kamu hanya lakaran yang ringan, tidak menghasilkan ton yang gelap. Tetapi bila kamu tekan ataupun tebalkan kawasan tersebut, maka ia membentuk satu ton yang gelap. Seterusnya, garisan menghasilkan pelbagai jenis corak seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan yang terakhir, garisan menunjukkan situasi pergerakan bagi orang yang melihatnya. Kalau kamu dapat lihat, gambar yang di hadapan kamu itu seolah-olah berpusing ataupun berputar seperti pusaran kerana ianya telah dilakar sedemikian. Baiklah, sekarang tiba masa untuk kita sama-sama melakarkan garisan halus, garisan beralun dan garisan zigzag. Untuk caranya, mari kita lihat video yang telah disediakan. Baik, pertama sekali cikgu buat bulatan sebagai sempadan, kemudian cikgu membuat garisan halus.
Cikgu menanda dulu, okey, tajuk garisan halus. Kemudian cikgu teruskan dengan garisan beralun. Okey, selesai beralun, cikgu habiskan garisan zigzag. Jadi, inilah contoh-contoh ataupun hasil yang kamu boleh dapat lah. Cikgu harap kamu boleh cuba sendiri di rumah, melakarkan ketiga-tiga garisan tersebut, garisan halus, garisan beralun dan garisan zigzag. Dan sekarang kita tiba untuk aktiviti murid yang pertama. Diharapkan kamu semua boleh bersedia kerana kita akan meneka jenis-jenis garisan yang terdapat dalam gambar yang akan ditunjukkan. Baiklah, nyatakan jenis garisan yang terdapat pada gambar tersebut dan nyatakan di mana kamu jumpa jenis garisan yang tersebut. Contohnya, kamu jumpa garisan halus di mata berus. Okey, yang lain kamu boleh cuba dahulu dengan masa 30 saat bermula sekarang. Baik, ini adalah jawapan-jawapan yang telah disediakan. Baik, garisan halus terdapat pada mata berus. Garisan tebal pula terdapat pada garisan art tersebut. Itu adalah garisan tebal. Seterusnya, garisan beralun terdapat pada daun yang kebanyakannya berwarna hijau. Garisan putus-putus. Baik, kalau kamu lihat di sebelah kiri sekali, kita ada pembaris warna orange tersebut terdapat dengan garisan putus-putus. Seterusnya ialah garisan zigzag terdapat pada daun yang berwarna kuning. Baik, kawasan dia kamu lihat pensel di bahagian bawah dan sebelah pensel tersebut terdapatnya garisan zigzag. Dan yang terakhir ialah garisan berlingkar, iaitu juga daun dan kertas. Dengan berakhirnya aktiviti kita pada hari ini, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid yang sudi untuk menonton dan juga mempelajari. Diharapkan kita dapat berjumpa pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan pembelajaran sebentar tadi? Sekiranya anda rasa pembelajaran itu menarik, sila like, share dan subscribe. Dan sekiranya ada sebarang komen dan penambahbaikan, bolehlah isi di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.